Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berusaha nazir masjid, saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, datuk-datuk, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita lafazkan syukur alhamdulillah. Allah kurniakan kepada kita pelbagai nikmat. Kata Ibnu Atha'illahi Sakandari dalam hikamnya, Allah kurniakan kepada kita dua nikmat. Satu namanya nikmat ijad ataupun nikmatul ijad. Allah menciptakan kita. Dan keduanya nikmatul imdad. Dia bukan sekadar cipta, tapi dia beri apa yang membawa kehidupan kita seselesanya. Dengan tubuh badan yang sihat, dengan keluarga yang baik, dengan boleh makan minum, dengan rezeki yang baik dan pelbagainya, nak kira tak akan terkira banyaknya. Jadi alhamdulillah, pada kali ini kita sekali lagi untuk sama-sama menekuni tajuk pemeliharaan masa. Orang cerdik pandai berkata, anda boleh beli obat sebanyak mana pun. Pergi farmasi ni, pergi kedai obat ni boleh beli. Tapi anda tak boleh beli kesembuhan. Sembuh bukan hak kedai obat. Nak beli sembuh 3 kilo, 2 kilo tak jual. Tapi pergi doktor pakar, doktor ni, klinik pakar, nak berobat tak apa. Dan harga pun dia tak boleh tahan. Tapi nak beli dengan dia, sembuh, dia tak jual. Kan itu Allah punya. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'u, shifa' la yughadiru saqama. Allah yang penyembuh hakiki. Anda boleh beli tilam yang empuk. Anda boleh beli tilam yang empuk. Tapi anda tak boleh beli tidur. Ada orang tu dia tak boleh tidur, tuan-tuan. Dia insomnia. Pusing kanan, pusing kiri. Kita dalam majlis ni pun boleh tidur. Tu hebat, alhamdulillah. Kurniaan Allah. Jadi Allah bagi kepada kita nikmat tidur ni, bukan semua orang dapat. Ada orang susah, tak boleh tidur, tuan-tuan. Kita alhamdulillah lah, saya tengok. Anda boleh beli jam yang mahal. Ada yang RM500, ada yang RM1,000, ada yang RM10,000, ada yang RM100,000 jam. Tapi anda tak boleh beli masa. Mana orang boleh untuk mengundurkan masanya? Sekarang umur dia 50 tahun, nak jadi 20 balik? Tak boleh. Dia buat plastik injury ke, pembedahan plastik ke, dia tak boleh menegangkan urat kedup ke, tenaga tetap lemah. Tubuh badan kita sudah berlangsung pergi 50 tahun tu, tak payah nak repair. Untuk nak jadikan seperti segar semula, jadi orang muda, tak boleh. Sebab itu orang Arab kata laita syababa ya'udu ghada. Alangkah baik masa muda tu datang kembali. Tapi benda tu tak datang dah. Tuan-tuan, ni saya cakap orang yang berumur lah, yang tua sikit ni. Umur 50, 60 tahun ataupun 70 tahun. Sejarah masa muda dia, deriang tu 10 biji tu barang dia makan. 10 biji, bukan 10 ulas. Dia pergi kat rauk tu cari musaking tu, padang dia seorang je. Untuk dia 10 dah cari. Makan. Tapi dah bila kena gauk,
darah tinggi, kecil, manis, jantung semua kadi ni. Ambil baru je tuan-tuan, ambil baru gitu. Allah, tak boleh. Seulah pun terus naik. Teh darah tu sampai 18, 25. Oi, berat. Bukan 56 lagi, bukan 78, bukan 11, 12 dah. Tak boleh. Ertinya tengok berlaku keadaan seperti itu. Masa tuan-tuan. Bila kita sebut masa ini, satu-satu yang paling banyak yang disebut dalam Al-Quranul Karim, sumpahan dengan masa. Dan sumpahan yang kita ukur masa itu yang dianggap sebagai penentu masa. Sumpahan dengan masa, wal asri wal laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla, macam-macam. Yang menentukan masa ni matahari, wasyamsi waduhaha, bulan, wal qamari iza talaha. Semuanya ini Allah sumpah. Bila sumpah ni apa makna? Maknanya peri pentingnya perkara tersebut. Bab masa ni Allah sumpah dan Allah gambarkan manusia, innal insana lafi khusur. Semua manusia dalam kerugian. Orang untung pun rugi, orang rugi lagilah rugi. Masa. Masa kita tuan-tuan ni dia. Tak banyak. Kita rugi. Rugi dalam arti kata lain, kalau kita banding dengan mereka yang berjaya dalam hidup, kita akan nampak kita ketinggalan jauh. Sedikit kejayaan di dunia semata-mata seperti membina kekayaan, mengumpulkan harta, aset yang banyak, mendapat kedudukan yang mulia dan tinggi, itu pun kita kata berjaya, itu sikit sangat. Tapi berjaya dalam istilah Islam sebenarnya ialah apabila seseorang itu dapat menghabisi hidup dia, mengkhatimahkan dengan kalimah la ilaha illallah, diisi amalan soleh banyak-banyak, keimanan dan ketakwaan, dan amalan tersebut diterima oleh Allah, dan akhirnya dia menuju ke syurga Allah. Itulah bahagia hakiki. Sebab itu Allah sebut innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, hingga akhirnya. Orang yang bertakwa itulah berjaya, berada pada kejayaan. Semua kisah dalam syurga. Ini dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengan masa. Wal asr sebagai contoh. Demi masa. Masa-masa ni apa makna tuan-tuan? Masa kata orang tasawuf as-Sufai ibnu waqtihi. Masa ni ialah anak kepada waktu dia. Ahli tasawuf ni anak kepada waktu. Dia lupa. Kita banyak sangat menangisi dan menyesali apa yang telah berlalu. Allah, ruginya. Mari kat orang, ya Allah Ustaz, ruginya kita 30 tahun sia-sia je hidup. Kita duduk sedih. Sedih buat apa? Guna masa untuk sedih yang telah berlalu tu, bazir masa. Jika sekiranya tidak ada satu tindakan untuk kita berubah, sedih. Dapat apa? Keduanya, kita juga akan dimomokkan dengan rancangan-rancangan masa depan yang kita tak tahu bila kita duk sebut, tiap-tiap hari duk merancang. Bila kita guna masa yang terlalu banyak untuk merancang, duk fikir, duk bincang, masa tu kau habisi dengan tidak ada tindakan-tindakan yang baik. Jadi rugi. Kalau kita tengok hidup Nabi sebagai contoh, hidup Nabi ni sentiasa kita tengok jaga masa dan buat seterbaik dalam masa yang dia miliki, walaupun nampak simple. Tu cara hidup sebenar. Kita nak perfect payah tuan-tuan. Contoh,
Satu hari Rasulullah SAW tengok isterinya Juwairiyah, kalau tak silap, duduk atas tikar sejadah zikir. Subhanallah, Allah Akbar. Subuh, lepas main subuh zikir lah. Sedang zikir ni Nabi keluar dah, jalan pusing, adalah tolong orang ni gini. Balik tengok isterinya masih hidup macam tu. Awak buat macam ni lagi? Ya, saya zikir ya Rasulullah daripada tadi. Rasulullah SAW menyatakan, kamu nak tak aku ajar kepada kamu satu amalan, kalau kamu sebut macam aku sebut ini, maka beberapa kali sahaja menyamai waktu yang kamu zikir banyak itu. Dia kata nak sangatlah, buat sikit dapat banyak. Maka Nabi SAW pun ajar, katakanlah subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Pendek sekejapnya, sebut hanya beberapa kali sahaja tapi menyamai. Kita nak tahu macam tu. Jadi Rasulullah SAW ajar macam tu. Masa penting. Allah turun satu surah namanya surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusur illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang benar-benar beriman dan beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Mereka yang saling pesan memesan dengan kebenaran dan mereka yang saling pesan memesan dengan kesabaran. Saya tak nak carah panjang, cuma apa yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah dengan menukilkan pendapat Imam Asy-Syafi'i, imam kita. Imam Syafi'i ini orang yang cukup handal dalam ilmu, orang yang menekuni ilmu, memahami dan faqih yang amat. Dia kata, lau tadabbaran nas hazihi surah lakafathum. Kalau orang ramai duk kaji, duk tadabbur, duk tengok, duk tekuni, duk fahami dengan sebenar-benarnya surah Wal Asr ini, memadai dalam hidup dia. Tak payah surah lain dah, cukup dah. Kalau faham betul-betul, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengan masa, manusia terkait dengan kehidupan semua masa. Kita bercakap, Nazih rasa nak makan, jom kita pergi makan. Dia akan tanya, bila? Masa. Nak buat apa? Bila? Masa. Masa mana? Masa. Pukul berapa? Masa. Hari apa? Masa. Minggu berapa? Masa. Bulan apa? Masa. Semua terkait dengan masa. Nak pergi Mekah buat haji, masa. Nak puasa Ramadan, memanglah masa. Masa tu. Jadi masa ni mesti tak boleh lari dalam hidup kita. Itulah yang disebut betapa masa ini dinyatakan dengan manusia dalam kerugian. Macam mana rugi manusia? Pertama, tuan-tuan, kalau kita tengok betul, kita akan kata rugi. Kita akan kata rugi. Untung pun rugi, rugi lagi lah rugi. Saya beri contoh analogi yang mudah saja. Kita telefon kat isteri kita, yang abang dapat satu offer ni. Kata offer apa? Offer ni tidak akan berlaku dalam hidup, hanya sekali ni saja. Menarik offer ni bang. Offer apa? Abang disuruh masuk ke dalam gedung duit. Duit saja. Duit saja. Sepenuh duit. Gedung bukan bilik, gedung, duit. Kemudian diberi masa ke abang sejam, 1 jam je.
Duduk dalam tu, nak ambil berapa banyak, ambil. Bini kau duduk, alah ya Allah. Kita masuk, kita terkagum, wow. Tengok. Dekat nak balik sekarang sejang, pergi cekarlah duit berapa banyak. Dapatlah dalam 18,900. Kita pun balik, alhamdulillah yang abang dapat 18,900. Syukur, alhamdulillah. Bini dia kata, Allah, berat. Bini kita marah, kita buat apa tak reti. Abang buat macam mana? Masuk tu abang kagum. Abang tengok nok duit comel, RM10, RM5, RM50, RM100. Jadi abang pun kata, Allah, kata banyaknya. Bini kita kata, apa ambil 18,000, 19,000 je apanya. Ni kata, kita kata syukurlah, ambil banyak tu, dah ambil ke mana. Tapi bini kita apa? Berat, marah. Patutnya syukur dah lah. Hanya sejam, jirang sebelah pula dapat offer, dia dapat 480,000. Tak mengamuk bini kita. Allah kata, benda sungguh untuk lelaki aku. Ingat baik benar, bijak benar. Tak bijak, maka kena lagi. Jirang sebelah lagi dapat 2,5 juta. Hak yang pertama pun rasa sedih, hak yang kedua lagi sedih juga. Apalah, ambil 480,000 je. Hak ni pula kata 2,5 juta. Seorang lagi boleh 6 juta. Hak 2 juta pula kata rugi. Bini dia kata rugi bang, tak jadi. Jadi hak mana seuntung? Tak ada tuan-tuan. Lagi banyak hak ni rasa rugi, hak ni rasa rugi. Itulah dia di dunia. Kita beramal. Bila kita mati kelak, Allah bentangkan amalan kita. Allah, kenapalah kuat sikit? Kalau kuat banyak tak apa. Aku masuk masjid selalu aku tengok tabung tu, tapi aku tengok saja je. Kalau aku tahu, aku letak jugalah RM5 ke RM10 ni tabung tu. Kenapalah aku tak buat? Tengok. Walaupun dia sedekah, dia komitmen sebulan RM30 dia sedekah untuk masjid ni. Bagus, alhamdulillah. Tapi dia kata, kenapalah RM30? Kalau aku tengok pahala macam ni, aku letak RM60. Hak 60 kata kalau aku tahu aku letak RM100. Hak RM100 akan kata kalau aku tahu aku letak RM100, RM200. Begitulah seterusnya. Sebab apa? Baru nampak rugi. Rugi tuan-tuan. Rugi. Kita tak tahu, tapi sebenarnya itulah hakikat kerugian yang kadang-kadang kita biarkan dan kita abaikan tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Poin yang kita nak tengoknya ialah Nabi SAW menyebut ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhatu wal faghar. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasai dan juga Ibnu Majah. Ada dua nikmat manusia kebanyakannya terpedaya. Nikmat sihat dan nikmat waktu lapang. Apa makna terpedaya? Kita tak akan appreciate, tak akan rasa seronok dan ucap terima kasih dan rasa syukur atas nikmat kurnia Allah dan tidak menghargainya, maknanya kurang kecuali selepas tak ada. Siapa dia tengok kaki dia dan tengok paha dia? Tengok berapa kali sehari? Tak ada berkali pun. Tengok gitu je lah Ustaz. Memang begitu pun. Siapa dia duduk tengok kaki dia semua tiap-tiap hari siapa? Lepas tengok. Tapi bila dia telah disabitkan kecil mani, memang payah nak baik, kena potong paha. Lepas potong tu jaga tengok, baki tunggu paha tu, dia tengok, lepas tengok, lepas tengok sampai 4,000 kali sehari. Tengok saja. Masa tu baru dia rasa kaki dia hebat. Seorang tabi'i yang masyhur dan juga perawi dalam Sahih Bukhari,
iaitu Urwah ibn Az-Zubair. Kisah yang menarik, dia dikatakan termasuk dalam fuqaha us-sab'ah, 7 ahli fiqh Madinah yang suhu ni, sebelum Imam Malik, sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Abu Hanifah. Ni alim sungguh, ni zaman tabi'in, 7 orang. Salah seorangnya Urwah ibn Az-Zubair, antaranya Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, antaranya Al-Qasim bin Muhammad, antaranya Salim bin Abdullah bin Umar, antaranya Rajab bin Haywah, antaranya disebut juga ada orang masuk Sa'id ibn Al-Musayyib, ada orang masuk juga Salamah bin Dinar. Adalah nama-nama 7 orang yang hebat di Madinah, hebat sungguh. Urwah ni dia sakit kaki dia ni rosak. Maka khalifah Islam masa tu perintahkan doktor pakar masa tu untuk ubat. Doktor pergi tengok, dia kata kaki ni tak boleh dah, kena potong dia. Jadi cara nak potong, dia beri arak suruh minum supaya kurang rasa sakit, sebab tengah kaya gitu. Kalau zaman sekarang tak apalah, bius. Kata Urwah bin Zubair, wallahi satu titik pun tak akan masuk dalam mulut saya. Kalau kamu nak potong cara jaga. Masa potong itulah mulutnya sebut Allah, 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 zikir. Ganti daripada kita ke aduh, dia zikir je, Allah, Allah, Allah. Selesai dipotong, dia kata, ambil kakiku ini pergi basuh. Sudah basuh, kapangkan dia, mandikan dia, bawa kat aku. Aku nak bercakap sikit dengan kaki aku ni. Dia tengok kaki dia, dia menangis. Dia kata, wahai kakiku, demi Allah, aku tak gunakan kamu kecuali 3 perkara. Pertama, untuk pergi ke masjid, ke rumahmu, rumah Tuhan, ke masjid, aku berjalan. Kedua, aku pergi untuk menunaikan ibadat haji, umrah dan seumpamanya. Ketiga, aku gunakannya untuk mencari ilmu atau mengajar ilmu. Dan aku tak guna kamu sekalipun ke arah maksiat. Kemudian disuruh kebumikan kaki dia. Tak payah semayang sebab dia tak mati lagi. Tengok tuan-tuan, dia mengfahamkan kaki dia itu. Maknanya kesihatan tu kita kena ambil peluang. Masa kita sihat ni lah kita nak pergi masjid. Tuan-tuan fikir orang yang dengar satu berita, kalaulah dia susah, dia sakit ataupun dia teruk, apa cita-cita dia? Cita-cita macam kita lah pergi hospital, doktor pun kejut, dia panggil habis doktor pakar. Kita duk congok tengok apa benda ni. Dia kata, tuan minta maaf lah tuan dapat hidup 3 minggu je lagi. Kanser pada tahap 4 dah, masuk tahap 5 dah. Tumor pun besar dah. Ni tak boleh buat apa dah. Kita pun tengok. Apa kita akan kata? Adakah kita akan kata, kalau 3 minggu saya kena buat rancangan, nak pergi Pahang, nak pergi Langkawi, kalau boleh nak pergi ke Tokyo sekejap, lepas tu nak balik sempat boleh pergi Singapura, lepas tu nak enjoy, nak berabi duit gini sikit, nak gini. Kita jawab gitu tak? Tak. Kita jawab, aku nak semayang, aku nak zikir, aku nak sedekah, aku nak infak, aku nak puasa, aku nak minta maaf kepada orang seberapa banyak. Kita akan kata macam tu. Sebab 3 minggu. Maknanya daripada situ kita faham. Ada satu kisah benar. Kisah ni cukup menarik. Kisah Arab. Seorang penceramah Arab terkenal, tanpa saya sebut nama. Satu hari dia dapat satu panggilan telefon. Telefon tu dia jawab, rupa-rupanya kawan dia lama masa belajar study dulu. Sama-sama belajar mesti tamat, dia jadi pendakwah. Kawan dia ni happy go lucky. Jadi kerja tak payah kerja mana, sebab abahnya orang yang super kaya. Bukan kaya, super kaya.
arak. Kalau kaya-kaya sungguh, super kaya. Jadi dia tak kisah boboh kerja 2-3 ribu, 10 ribu apa benda sangatnya. Tak payah, super kaya abah dia. Jadi dia enjoy dia tu bukanlah dia buat jahat. Dia enjoy, tak terikat begini. Dia jemput rumah. Kawan ni pergi rumah dia, terkejut nak masuk macam bak istana, rumah mansion. Masuk bilik tidur dia macam sebuah rumah dah besar. Tapi masa tu dia dalam keadaan sakit, terlentang. Kisahnya lelaki ni, dia ni rajin sakit kepala. Bila sakit kepala, pergilah beli Panadol ke, rasa berat sikit, painkiller. Pas satu hari tu sakit berat benar, tak boleh. Allah, macam mana ni? Dia pergi beli painkiller, tak makan, tak jadi. Pergi kat doktor scan. Bila scan tu doktor terkejut. Doktor panggil semua doktor lain ni bincang. Doktor kata, tuan ni berat ni, apa dia? Tuan pada tahap kritikal ni, mesti melakukan pembedahan segera ni. Rupanya tumor yang sudah besar. Allah, dia dengar tu macam gelap mata. Dia pun marah ke doktor semua kali tu, bayar tu keluar. Dia pergi kat satu klinik yang lain yang besar juga, cek sekali lagi, resultnya sama. Barulah dia boleh percaya. Dan berita kejut. Orang muda, orang kaya, anak orang kaya, tubuh pada asalnya taklah nampak berapa sakit sangat, boleh pergi mari, okey, semua okey. Tiba-tiba macam ni, gelap mata tuan-tuan. Apa berlaku? Panggil ayah dia pun datang. Ni cara orang super kaya. Orang super kaya tak macam orang kaya biasa. Bila doktor bertang pada dia, dia kata gini, tuan doktor pergi tolong booking kepada klinik yang terbaik di muka bumi ni, di Eropah ataupun di Amerika, sesegera mungkin kalau boleh sekarang. Saya akan tanggung semua, tak ada masalah. Saya akan hantar dengan private jet. Yang penting yang ini akan diselamatkan. Abang dia dulu sakit, kita buat. Terus dihantar, buat major operation. Caranya, kepala ni kena buang, tengkorak atas ni buang dulu sementara, pakai kulit kepala saja untuk nak buang tumor tu. Jaga, dia kata punya meseng tu kan main banyak ni duk jaga tau, tiba-tiba attack, heart attack pula, kena pula jatuh. Buat lagi pembedahan. Dia kata tubuh dia ni penuh dengan jarum je. Ibarat kita beli ayam seekor, kita ambil camca tu, garpu tu, popak gitulah, lebuklah jarum tangan ni macam-macam, ngobak masuk hampir setahun. Sehingga akhirnya baru dipasang balik. Akhirnya dia sembuh. Orang ni tuan-tuan bila sembuh, dia jaga betul-betul masa dia. Dia menubuhkan ada yayasan. Yayasan itu untuk khidmat, beri bantuan semua orang. Dan dia kerja sungguh-sungguh sebab dia tahu dia hanya seolah-olah diberi nyawa yang kedua atau peluang yang kedua pada saat begitu getir masa yang ada padanya sedikit. Baru dia jaga. Tengok tuan-tuan, mananya saya nak sebut, kita bila kita sihat ni nak mari masjid, tamu masjid, relax berada, ini hak hamba, tak ada masalah. Tapi ini dia appreciate, dia jaga. Dia tak buang lagi masa, dia terus buat. Tengok Allah beri keinsafan kepada dia. Kesihatan tuan-tuan jaga. Yang kedua, wal farar, masa lapang. Masa lapang ni tuan-tuan kadang-kadang kita abaikan. Dalam kehidupan kita, berapa kali kita tengok Quran sehari semalam? Ada orang tu seminggu sekali payah minta maaf cakap. Ada orang tu tak buka minta maaf. Bukan orang lain, saya pun sama kadang-kadang. Sebab itu bukan agenda dalam hidup kita.
Quran. Belajar ilmu, Masya Allah, tinggal terus. Sedangkan kita baca hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mari mencari secangkir ilmu, masuk dalam majlis ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Kita tak nak ke? Sehingga akhirnya berlaku satu kepincangan dengan usia kita, maklumat ilmu agama kita begitu dangkal dan begitu kurang. Kita rugi tuan-tuan. Masa lapang kita biarkan. Ada orang tu, saya pernah hadir dekat dengan UPM. Ni cerita mungkin 25 tahun lepas aku, ataupun 20 tahun lepas, lama dah. Masa tu saya juga jadi pensyarah jugalah di sebuah kolej. Kawan saya ajak lah, dia mengajar matematik, dia ajak saya pergi ke UPM. Saya nak masuklah ke pintu bilik pensyarah tu. Di pintu tu tulis, matematiklah kamu sebelum kamu dimatematikkan. Oh, kata bagusnya. Saya pun termenung. Dia kata umur kita 60 tahun. Ni contoh. Kita tidur sahaja 30 tahun. Separuh umur kita. Ni tak termasuk tidur dalam majlis ni lagi. Jadi 31 tahun kok. Dah kita orang lelaki, orang perempuan tak tahu nikmat orang lelaki. Antara nikmat orang lelakinya, tidur yang paling asyik ketika imam khatib sedang khutbah, dia boleh tidur. Sebab itu kalau perempuan tanya suami dia, bang, ada apa? Saya ni lama dah kahwin dengan abang, 20 tahun dah. Dah? Dah lah, ni hari Jumaat, waktu asar ni. Dah, apa benda? Ni lah, abang setiap minggu pergi ke masjid dengar khutbah. Tok khatib cakap apa khutbah tu bang? Takwa lah. Takwa tu rukun khutbah. Mesti sebut takwa. Sebab lepas takwa tu dia tidur. Dia. Tapi bila dok bagi tahu jangan berkata-kata. Berkata diam pun tak boleh. Jadi dia diam sungguh. Kadang-kadang tidur 30 tahun. Tuan tak bayangkan. Masa kecil kuat tidur. Bila kita sakit kuat tidur. Bila COVID kadang-kadang kita dengar ditidurkan. Tak ke huru-hara. Dan yang teruk lagi kita tengok, bila kita tua cepat mengantuk. Orang tua macam tu. Kadang-kadang kita duduk cakap-cakap tengok. La ilaha illallah. Aku cakapkan main. Dia tidur dah. Letih. 30 tahun. Separuh umur kita tidur. Katanya lagi, kita duduk atas meja makan. Proses makan minum ni 15 tahun. Seperempat umur kita. Tuan-tuan, makan seperempat. Tuan-tuan tengok pagi-pagi kita ajak tu imam, dengan tu Bilal, nampak semangat. Ma, jom makan. Selepas daripada kita berhenti sekejap lah. Kita berhenti sekejap. Kita sambung kemudian sekejap.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi. Sebagaimana yang saya katakan, kalau Allah kurniakan umur kita lebih kurang 60 tahun, kita tidur separuh 30 tahun, kita berada dalam aktiviti makan 15 tahun. Tuan-tuan tengok banyak masa. Pagi-pagi kita breakfast, jarang orang breakfast 2 minit 3 minit. Temu kawan pula, bincang pula isu-isu semasa, lagilah lama. Kadang-kadang paling awal pun 20 minit, setengah jam, kadang-kadang lajak sejam. Air teh tu sejuk, order teh kedua ataupun kopi or kedua pula. Nak kata macam mana? Ini dia 15 tahun. Kita duduk dalam tandas 12 tahun. Mana-mana masjid, mana-mana pejabat, mana-mana rumah, mana-mana bangunan, kalau tak ada tandas, tak luluh rumah tersebut. Mesti kena ada tandas. Dan kita pergi duduk tandas. Orang yang kecil manis darah tinggi lagilah kuat ke tandas. Tandas 12 tahun, 1/5 umur kita habis dalam tandas. Kalau kita semayang 5 waktu 5 minit tu, dengan umur yang kita ada lebih kurang dalam 2 tahun setengah ya. Sikit masa kita, tuan-tuan. Masa kita paling banyak habis adalah kalimah hendak. Bukan aktiviti masa tu, tetapi kehendak. Hendak tu itu habis masa. Kalau saya kata tuan-tuan, saya ada makan tempat sedap sangat, harga tak mahal tak murah tapi berbaloi. Nasi arak kambing muda, bakar pun kena, mandi pun kena, memang sedap. Balik kena mandi sungguhlah. Hui, sedap. Tuan dengar saya cerita tu, neleh Helio. Saya kata beras bukan beras basmati, bas hidup. Makanan pula lonjek, beras panjang. Allah kata made in Bangladeshi ataupun Kashmiri no. Ni luar biasa ni. Oi, sedap Syekh. Sedap. Beras tu taklah melekit. Oh, sedap dengan ceritanya minyak sapi gini-gini. Tuan balik nanti bagi tahu kat isteri. Penceramah mari pelik malam ni cerita bab makan, dia kata. Kita pergi sekali. Bini dia kata sedap benar, dia kata sedap sungguh kata. Kalau tak sedap kata dia sanggup kena cerca lah. Proses nak pergi tu, isteri pakai baju, anak pakai baju, keluarga pakai baju, siap ni setengah jam. Start kereta naik, trafik jam sikit, setengah jam. Ni bukan saya cakap kat utara ni jauh. Ni kita kata dalam lingkungan kita boleh sapa. 2 sejam dah. Sampai tu tengok orang ramai, nak order setengah jam pula. Dah ikut queue ke macam ni, kata ni tengah bakar kata. Kami pergi makan pergi Arab sekali, Madinah. Baru pergi dah. Saya jenis tak suka tunggu lambat. Saya bagi tahu kat tuan tu, so cepat sikit, lambat ni. Tuan tu jawab apa? Nak sedap ke hak tak sedap? Allah. Payah dia. Hak sedap tunggu Jadi pakai tunggu juga sebab dia nak bakar satu. Dia bukan bakar, dia buy order. Oh, payuh tunggu. Tunggulah tapi sedaplah makan. Tuan-tuan, bila hidang makanan tu kita makan 20 minit je, 10 minit je. Tapi daripada proses sang nak pergi naik kereta, pakai baju semua sekali tu, sampai atas meja makan, siapa boleh masuk dalam mulut nak rasa sedap tu 10 minit je. Tapi yang tu ambil masa kat 2 jam, sejam setengah,
2 jam masa kita, tuan. Sebab itulah masa ni banyak kita habis. Peristiwa Isra' Mi'raj mengajar kepada kita kepantasan. Allah sebut subhanallazi asra bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya dengan hambanya lailan. Lailan itu datang dalam bentuk nakirah. Nakirah ni tak ada alif lam. Nakirah ni salah satu fungsinya tufidut taklil, nak menggambarkan sikit masa. Tengok perjalanan yang begitu jarak jauh daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu ambil masa tak sampai semalam. Tak cukup dengan itu Mi'raj, daripada situ sampai ke langit Sidratul Muntaha tak capai semalam. Pantas, cepat masa. Jadi mengajar kita naik kenderaan pula burak, laju macam mana Allah. Mi'raj pula Allah saja yang tahu macam mana sedar langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke Sidratul Muntaha. Pantas. Maka di situlah kita juga kena bergerak. Kita nak malam ni sebagai satu mukaddimah perubahan dalam hidup kita. Dengan masa yang berbaki, kita tak tahu berapa lagi kita ada. Kalau kita umur 60 tahun, jangan harap kita dapat hidup 60 tahun lagi. Kalau hidup pun anak cucu kita, anak mati dah pula masa tu, cucu pula kata atuk bila nak mati, susah kita. Kita nak paling lama pun 60, 70, ekstra sikit 80, lebih pada tu gak bertongkak pada obat, pada macam-macam, susah tuan-tuan. Jadi apa kita nak? Kita nak buat perubahan. Sembahyang malam kita konsisten, pergi masjid seberapa kerap yang mungkin. Kalau sebelum ni kita pergi sekali seminggu, ambillah semangat Rejab nak habis dah ni, 2 kali, 3 kali, 4 kali seminggu. Lagi banyak lagi baik. Kalau boleh setiap waktu lagi bagus. Pergi masjid, belajar ilmu. Kalau malam sebulan sekali, seminggu sekali, kerapkan lagi. Dan kita kena mula dah tengok kita dengan Quran biar jinak, kita dengan tasbih biar dekat, kita dengan sejadah biar dekat. Biar kita berubah. Masa akan membawa keuntungan pada kita kalau kita kena gayanya. Tapi kita akan rugi kalau kita biarkan masa kita berlalu begitu sahaja. Saya sebut dalam buku saya ni, masa peliharalah. Saya contoh macam-macam kisah. Orang jaga masa ni macam-macam, pelik-pelik kata. Saya kisah jenis hak menulis banyak. Dia tulis sampai ratusan buku, ribu helai halaman cerita. Hak jenis mengajar banyak, hak jenis mayang banyak, hak jenis khatam Quran banyak. Ni saya sebut dah buku ni. Hak jenis khatam Quran semua. Ada yang 2 kali sehari, ada 3 kali sehari, ada yang 2 hari sekali. Ini Imam Nawawi sebut. Ada yang seminggu, ada orang tu 6 tahun sekali pun ada. Tapi nak ceritanya hebat. Rasulullah SAW penjaga masa. Saya sebut umur 60 tahun, maksudnya 63 lah. Tak pernah berlaku atas muka bumi orang 63 tahun ni dia boleh buat satu dimensi perubahan ummah. Dia buat perlembagaan Madinah, Mithaq Madinah, perlembagaan teradil, teradil atas muka bumi ni. Kalah PBB, kalah mana-mana, tak boleh buat macam tu. Ini Rasulullah. Dia punya pasak manusia yang dia lahirkan. Sebab itu orang kata orang lain hebat, dia membina tamadun. Nabi kita hebat, dia membina pembina tamadun.
Mana ada pemimpin seteradil Abu Bakar? Tak temu tuan-tuan. Seteradil Umar Al-Khattab. Boleh ditesiskan PhD, master, beratus, beribu orang kaji tentang dia. Luar biasa tuan-tuan. Kita baca pun kita kata ni bukan manusia biasa ni. Luar biasa. Tengok, jadi Nabi bukan sekadar bina tamadun, dia membina human capital. Insan Rabbani yang membina generasi ummah yang luar biasa. Siapa boleh buat macam tu? Masanya hanya 10 tahun. 10 tahun tu maksud saya, masa duduk Mekah tu duduk bertarung dengan puak-puak kafir ni nak mayang pun payah. Masa di marhalah Mekah tu 13 tahun tu kena tindah macam-macam. Madinah dia bina sistem ekonomi terbaik. Yahudi pakar ekonomi Madinah dengan pasar seperti Zulmajar, Iqas dan seumpamanya, ataupun pasar-pasar Madinah, umat Islam take over. Osman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf dan ramai lagi tokoh kalah Yahudi. Hapus sistem ribawi, bertapak begitu lama tu. Jadi Rasulullah ni memang luar biasa. Kalau kita tengok dalam inilah yang mereka kata dia lahir, dia mempercepatkan 1000 tahun tamadun dunia. Itu Rasulullah. Saat yang sama kita nak tahu Dajjal ni masa dia akan muncul. Saya kupas satu persatu kat mana. Kita sepatutnya banyak doa pada Tuhan. Saya sebut dalam buku inilah doaku. Selalu kita angkat tangan kena doa. Zaman sekarang ni zaman kena doa banyak tuan-tuan. Dan apa yang kita ulaskan, kalau boleh jadikan hadis 40 ni sebagai buku harian rumah kita. Kita jadikan rumah kita ni mendapat petunjuk Nabawi, Imam Nawawi karang buku ni. Jadi bulan Ramadan kita buat baca satu hadis, dua hadis hari. Setiap akhir Ramadan kita khatam. Dan kita jadikan petunjuk hadis Nabi ni, dan barulah rumah tangga kita akan jadi baik, insya-Allah. Itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa saya guna tidak sesuai dengan khalayak sini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita dengan masaan yang kita ada ni, kita gunalah sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.